Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar saya? Boleh. Okey, seperti biasa, semua orang buka dulu kamera. Buka kamera dulu semua. Pastikan kita semua memang betul-betul bersedia. Bersedia. Buka kamera semua. Saya tahu semua orang ada kamera. Kita, ayah kita dah beli peralatan yang cukup untuk PDPR kita daripada awal hari itu sampai sekarang. Semua orang saya percaya sudah pun ada alatan yang lebih baik daripada saya. Ramai saya nampak, kita semua boleh nampak yang memang sudah ada headphone yang macam DJ radio tu. Tengok ayah kita, mak kita bersungguh-sungguh nak bagi kita belajar. Jadi gunakan. Yang mana ada kamera, buka kamera semua. Cuma mikrofon tu dibuka, unmute bila diperlukan. Maknanya bila saya tanya untuk jawab, okey, pada masa tu awak boleh buka. Boleh faham semua? Boleh. Sekarang bolehlah buka sekejap mikrofon. Gunakan kita punya headphone yang power tu. Ini macam player bola sepak pun ada headphone ni. Masing-masing, kan? Baik, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ibu bapa awak. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Baik, untuk seperti biasa kita teruskan. Siapa yang sudah buka Google Classroom dan juga sudah jawab Google Form yang saya bagi malam tadi? Saya. Siapa tu? Siapa? Bagus. Berapa markah dapat? 7/10. 7 sudah tinggi lagi. Lagi? Siapa lagi? Siapa lagi ada? Takkan seorang je baru jawab. Selalunya awak malam-malam kan melayan handphone. Jadi saya bagi malam tadi tu bolehlah dulu. Itu yang dinamakan sebagai flip classroom. Kan? Flip classroom tu maknanya kita jawab dulu soalan yang saya beri. Kemudian hari ni kita bincang. Bagus, Manda. Siapa Manda tu? 8/10. Manda Ashraf ni memang guna ID GOV ya, bukan ni? Jawablah. Manda, boleh dengar saya tak Manda? Tengok headphone tu macam dah canggih-canggih tu. Suara cikgu. Macam mana? Suara cikgu sekat-sekat. Sekat-sekat. Sekat-sekat tu maknanya awak punya internet tu saya rasa ada masalah sikit. Cuba dapatkan kelajuan yang lebih baik. Semua dapat suara saya lancar tak? Siapa yang dapat suara saya lancar? Saya. Okey, bagus. Saya. Okey Manda. Maknanya kemungkinan internet awak ada sangkut-sangkut sikit, tapi tak mengapa, boleh teruskan. Jangan off kamera, biarkan saja on kamera. Kecuali Manda sebab dia kata line dia sekat-sekat. Jadi dia boleh off kamera lah. Sebab saya takut dia bila off kamera sekalinya kacau dia punya audio kan. Jadi orang lain ni yang internet memang laju-laju gila ni, tak payahlah nak off kamera kan. Semua mesti ready. Kita pun mesti nak tengok kawan-kawan kita sekelas kita kan. Macam kita duduk kelas, takkanlah kita nak pejam mata. Macam itulah sekarang. Kita perlu tengok kawan-kawan kita, sambil-sambil itu kita belajar. Baik, kita teruskan kepada Google Classroom kita. Siapa biasanya setiap kali mula kelas Google Meet, kita buka Google Classroom. Kita buka satu tab yang baru, buka Google Classroom. Apa-apa kita boleh buat rujukan terus kepada Google Classroom kita kan.
Baik, sebelum tu saya buka Google Classroom saya, sama sahaja. Sekejap saya presentkan. Okey. Okey, dapat tak Google Classroom saya? Dapat tak? Nampak. Okey. 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 Google Classroom awak pun macam ni juga lebih kurang dia. Cuma kelas-kelas mungkin tak samalah kan. Kelas-kelas mungkin tak sama, mungkin kelas awak kelas yang lain. Okey, saya ada banyak kelas yang saya ajar begini untuk tahun 2021 dan salah satunya adalah kelas apa ni? Kelas awak. Kelas apa ni kelas awak? Saya labelkan sebagai apa kelas awak? Awak pun ada dalam kelas ni. Apa? Kelas apa? 5A Mac. Bacakan sekarang kelas apa ni yang kita nak masuk? 5A. Kelas apa? 5A Mac. Okey, 5A Mac 2021. Betul lah. Kita pun klik. Okay, bila kita klik, okey, kita akan dapat macam ni. Dapat macam ni semua? Kan? Kita semua akan dapat macam ni. Ada yang kawan kita sudah chat dalam ni, ada yang sempat saya balas, ada juga yang dah chat dalam ni dan ada juga yang dia sambung dalam WhatsApp. Saya pun boleh juga bantu awak melalui WhatsApp. Jadi sekarang kita dah masuk sini, kita pergi kepada classwork. Okey, pergi kepada classwork ni untuk melihat kerja yang saya beri. Sekarang ni kerja yang saya beri sekarang ni adalah yang baru saya beri semalam ialah latihan kendiri 5 yang kita ni sekarang ini adalah untuk minggu ini iaitu minggu yang ke-5. Tetapi untuk Google Meet kita ini saya tak pasti sama ada kita terus bincang ke minggu ke-5 ataupun minggu ke-4. Saya rasa minggu ke-4 kita belum selesaikan. Dah selesai ke belum minggu 4 ni? Belum. Okey, belum okey, jadi maknanya hari ni kita akan bincangkan yang minggu ke-4 ni dulu. Okey, bila kita klik latihan kendiri minggu ke-4 iaitu nombor dan operasi, okey, macam ni yang kita akan dapat. Macam ni yang kita akan dapat dalam Google Classroom masing-masing. Dapat tak macam ni? Dapat tak? Sebenarnya semua orang sama semua macam ni. Saya dah beri semua macam ni, tapi mungkin awak tak dapat lah nampak turn in dan assign ni. Ini adalah untuk saya punya view kan. Baik, seterusnya untuk kita buat kerja, kita klik kepada Google Form. Mana Google Form? Ada tak Google Form bawah ni? Yang warna pink saya buat minggu ni, saya buat warna pink. Ada. Nampak tak? Latihan kendiri M4. Ini minggu ke-4. Okey, kita klik saja Google Form tersebut dan kita akan dibawa ke Google Form untuk latihan kendiri minggu ke-4. Okey, saya saja labelkan latihan kendiri sebabnya awak perlu buat dulu kan, barulah kita bincang. Itulah cara-cara kita belajar dalam Flip Classroom. Tak kisahlah awak buat tu markah dia tak tinggi pun saya tak kisah, sebab yang penting awak buat dulu. Nanti bila kita nak bincang hari ni, awak sudah pun pernah melihat soalan-soalan ini, awak pernah cuba soalan-soalan ini cuma sekarang ni saya nak bagi tahu cara yang betul sahaja. Okey, seperti biasa dah dapat Google Form kita. PDPR Matematik tahun 5, dalam bulatan ni ada nombor 4, bermaksud ini adalah untuk minggu yang ke-4 untuk minggu yang ke-4. Saya dah hantar juga untuk minggu yang ke-5 pada minggu ni, tapi nanti awak buat selepas inilah pada masa free awak boleh buat, ataupun saya boleh bantu awak melalui WhatsApp. Bila awak buat, awak boleh je WhatsApp saya, nanti saya akan bantu awak juga. Baik, seperti biasa Google Form ini caranya ialah yang pertama sekali kita isi apa? Nama dan juga kelas. Ini mesti saya dah letakkan mesti isi. Okey, yang seterusnya selepas dah isi nama kelas kita 5A, terus kepada soalan 1. Awak nampak tak soalan ni? Kecil sangat. Sekejap saya cuba besarkan. Awak nampak besar tak? Nampak besar tak? Nampak. Okey.
Okey, jelas sekarang Okey, 926,900. Baik. Cara untuk membaca nombor, kita kena baca 3 digit. Betul? Okey. Sekejap Cikgu. Kita buka tempat yang kita boleh conteng. Sementara tu awak cuba perhatikan dulu soalan ini. Macam mana cara membacanya. Cara membaca dia kita dah cakap sebelum ni 3 digit kan. Okey. Sekejap saya tunjukkan. Okey. Maknanya kita kena letak kedudukan dia 1, dia nampak tak? 2, 3, ini satu kumpulan nombor, lepas tu ruang kosong. Satu kumpulan nombor lagi, 1, 2, 3. Okey. Yang paling hujung ni, nampak tak garisan yang saya buat ni? Kecil. Nampak. Saya tebalkan sikit lah Tebalkan sikit. Okey. Okey, begini Okey. 3 digit yang pertama, 3 digit yang kedua, ada lagi 3 digit lagi. Semuanya kita baca 3 digit bermula yang daripada sebelah kanan ini yang paling kecil, ini adalah rumah apa? Ini semua rumah tau, rumah. Ini semua rumah apa yang paling kanan sekali ni? Sa. Yang kedua? Puluh. Yang ketiga? Ratus. Yang keempat? Ribu. Yang kelima? 10,000. Yang keenam? 100,000. Senang je lah kan. Okey, sekarang baru kita perhatikan apa yang ditulis itu. 926,000. Okey, perkataan ribu ni sepatutnya ada di mana? Perkataan ribu itu adalah di sini. Itu perkataan ribu. Itu maksud dia perkataan ribu. Itu maksud dia perkataan ribu. Baik, jadi sekarang ini yang perlu awak bina 3 digit sebelum ribu ni. Sebelum ribu ni cuba perhatikan. Apakah nombor yang sebelum ribu ni? Sebelum ribu ialah nombor ini. Ini yang sebelum ribu. Okey, perhatikan sekarang ni nombor yang sebelum ribu tu. Nombor apa sekarang sebelum ribu? Hilang Hilang ke? Nombor apa sekarang sebelum ribu? Nampak tak sebelum ribu tu nombor apa? Yang dalam petak merah ni, sebelum ribu. Perkataan ribu ni adalah garis ni. 926. Macam mana kita nak tulis 926? Tak payah fikir pasal yang di luar merah. Yang dalam merah saja. 926 mestilah kita tulis 9, 2, 6. Kan 926. Itu sajalah. Kita tak payah pening. Perkataan ribu RIBU ni sudah penggarisan ini. Lepas tu 900. Okey, kalau 900 kita nak tulis macam mana 900? 900 macam mana? Tahu tak nak tulis nombor 900 macam mana? Tahu. Macam mana? 900. Itu saja, tak payah fikir banyak. Yang kita nak tulis kalau 900 ialah 9, 0, 0. Itu cara dia. Perkataan ribu ni penting. Ribu ke, juta ke, itu adalah menunjukkan ruang kosong ni. Bukan saja-saja ada ruang kosong kan. Kita semua tahu kan ruang kosong ni bukan sengaja-sengaja cikgu tersalah ke apa, tak. Memang disengajakan ada space, ada jarak di sini. Sebab itulah menunjukkan rumah ribu, rumah juta. Setiap kali space ini 3 digit yang perlu kita tulis, menyenangkan kita. Jadi 900 kita tulis 900 je lah. Boleh faham begitu? Baik, bila dah susun macam ni, barulah kita tengok semula ada tak jawapan kita ni dalam ABCD kita. 926, di depan 926, 900. Jadi jawapan kita apa ni?
Apa dia jawapan kita? Mil. Ha? Mil. Okey. Jawapan kita ialah B sahaja. Siapa dapat B? Siapa dapat B ni? Saya. Saya. Bagus. Sepatutnya memang semua orang perlu dapat B sebab ini tidak melibatkan pengiraan lagi. Ini baru pengetahuan kita sahaja. Pengetahuan kita sahaja yang memang kita sudah banyak kali belajar. Okey. Soalan yang kedua. Ready? Ready ke tak ni? Ui, Ready. ni hilang semuanya. Kamera tak buka ni. Ready. Buka kamera semua. Saya nak tengok ready ke tak ready ni. Okey, perhatikan soalan yang kedua. Nampak tak? Nyatakan Nampak. nilai tempat. Nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 926 900. Nilai tempat macam mana? Nilai tempat. Nyatakan nilai tempat. Saya rasa kita dah bincang banyak kali kan. Nilai tempat ni apa? Nilai tempat. Bila disebutkan tempat, kita harus ingat apa kalau tempat? Dia ada dua perkara yang berbeza mengenai nilai ni. Dia ada nilai digit dan juga nilai tempat. Dan kebanyakannya memang kita keliru. Nilai digit ni macam mana dah cikgu, nilai tempat ni macam mana dah cikgu. Saya pun dah tersilap ni. Tak ingat dah kan. Okey, nilai tempat macam mana, nilai digit macam mana, tengok betul-betul. Nilai tempat awak harus ingat mengenai tempat tinggal awak. Kan? Ingat tak tempat tinggal awak macam mana? Kat mana? Awak tinggal kat mana? Awak tinggal kat mana? PPR. Nilai tempat ini bermaksud awak tinggal dekat apa saya nak cakap awak tinggal dekat rumah lah kan. Jadi apabila saya buatlah sebiji rumah kat awak ni. Siapa nak rumah ni? Okey, tak apa, kita bagi dia rumah. Okey, rumah lebih kurang je lah. Bila ingat tempat, bila ditanya nilai tempat, awak ingat rumah saja. Nilai tempat adalah rumah awak. Jadi kalau nilai tempat, sebab apa? Apa kaitan tempat dengan rumah awak ni? Sebabnya tempat rumah awak adalah berbeza. Ada rumah tu tempat dia lain, ada rumah orang ni tempat dia kat lain pula, ada rumah orang ni tempat dia kat lain pula. Jadi nilai tempat adalah rumah. Boleh faham? Baik, kalau rumah, macam mana kita nak baca rumah? Rumah. Baca rumah je lah, bukan nilai digit. Jangan silap. Nyatakan nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 926 900. Nilai mana yang kita nak baca di sini? Digit 6. Kan? Yang dia suruh kita baca adalah digit 6. Jadi ini digit 6. Okey, nilai digit 6 ini adalah berapa? Bukan berapa, nilai digit 6 ini adalah apa? Saya dah cakap tadi bila sebut tempat kita ingat rumah. Rumah apa nombor 6 ni? Itu saja. Soalannya itu saja. Ibu. Kalau kita takut keliru, mulakan daripada kanan. Kalau keliru kan, bagus. Kanan sekali. Sifat ni adalah sa. Yang kedua ni? 10. Yang ketiga? 100. Yang keempat? 1000. Bermakna jawapan kita ialah 1000 je lah. Jadi nombor 2 kita ialah apa? Nombor 2 kita ialah, cuba perhatikan sekarang, nombor 2 kita, apa jawapannya? B sahaja. Dapat B? Okey, siapa dapat B ni? Siapa dapat B? Saya dengar macam tak ramai je. Bagus. Semua orang sepatutnya dapat. Ini kita cuma ingat balik apa yang sudah kita belajar saja. Okey, nilai digit bagi 3 dalam nombor 395,247. Ini ada beza dengan yang tadi. Sebab tadi saya dah cakap. Tadi apa? Tadi nilai tempat. Betul. Tadi adalah nilai tempat. Sekarang nilai apa? Tadi nilai tempat, sekarang nilai apa? Tengok betul-betul. Yang dia nak dalam nombor 3 ni, nilai digit pula. Kalau nilai digit 3, nilai digit bagi 3 dalam nombor 395,247 ialah
Okey, nilai digit berbeza. Tadi nilai tempat, sekarang ini adalah nilai digit. Cuba perhatikan sekarang ni. Ini. Jadi awak ingat berlawanan daripada tadi je lah. Kalau tadi awak sudah ingat dia tu adalah rumah, sekarang ini bukan lagi rumah lah. Sekarang ini adalah mengenai nilai tempat itu sendiri. Nilai tempat itu sendiri. Nilai bagi nombor itu sendiri, bukan nilai tempat lah. Sekarang inilah nilai digit. Nilai digit bagi 3. Jadi berapa nilai 3 di sini dalam nombor 395,247? Sah-sahlah nombor 3 saja yang hidup. Nombor yang lain kita pun pancung. 9 jadi kosong. Tapi, ingat kosong. 2 jadi kosong juga. Awak tengok betul-betul 4 jadi sifar, 7 pun jadi sifar juga. Tetapi, ada tetapi dia. Tak ada tetapi. Ini bukan bundar. Ini adalah nilai tempat sahaja. Okey, jadi berapa nilai dia ni? Yang lain ni kita kosongkan saja. Jadi nilai 3 saja yang kita baca. Bermakna dia adalah 300,000. Ada 300,000? Ada. Jadi 300,000 jawapan kita ialah A saja. Siapa dapat A? Siapa dapat A? Wah, bagus. Saya nak dengar ramai-ramai yang dapat Saya. Itu baru best. Semua orang dapat Saya. Okey, lepas tu nombor 4 pula. Nombor 4, cuba perhatikan nombor 4 sekarang. Antara nombor berikut yang manakah paling kecil? Okey, sekejap Yang paling kecil ialah, kita pergi kat sana. Kat sana sedap sikit kita nak conteng. Kita nak cari yang paling kecil ni. Cara kita nak perhatikan nombor, boleh je kita nak perhatikan ikut dan, tapi ada kemungkinan kita salah lah kan. Jadi cara kita nak perhatikan ataupun kita nak membandingkan nombor antara nombor-nombor yang dah ada ni, okey. Nak cari yang apa? Yang paling kecil. Antara nombor berikut yang manakah paling kecil? Okey, satu-satu nombor kita bandingkan dia daripada sebelah mana ni? Sebelah kiri. Yang penting daripada sebelah kiri. Okey, nak cari yang paling kecil. Nilai digit dia sebenarnya yang ini 659 ni, di depan dia tu